Assalamualaikum. Tutorial kali ini Umi bawakan resipi kuih tradisional iaitu kuih getas atau ada yang panggil gegetas. Kuih klasik yang sehingga kini Umi yakin masih ada peminatnya tersendiri. Teksturnya yang rangup di luar, kenyal-kenyal, lembut dan manis berlemak isi dalamnya. Cara penyediaannya antara yang paling senang berbanding kuih tradisional yang lain. Bagi Umi senang sangat, cuma uli, gentil dan goreng. 15 minit dah boleh siap. Menu untuk kudapan sarapan pagi atau makan petang. Bahan yang diperlukan pun tak banyak, semua yang ada kat dapur je. Dalam tutorial ni juga Umi dah sharekan cara untuk dapatkan sira gula yang cantik dan berkilat. Dan isi dalamnya tu cukup lemaknya. Kalau anda nak tahu, jom ikut Umi ke dapur. Dalam satu mangkuk yang besar, satukan 150 gram tepung pulut. Tepung pulut ni fungsinya untuk jadikan kuih kita lebih kenyal. Kemudian campurkan dengan 25 gram tepung beras. Umi gunakan cap gajah 3. Kemudian masukkan 150 gram kelapa parut putih. Umi gunakan kelapa parut muda untuk hasil kuih yang lebih sedap dan berlemak. Kemudian untuk menaikkan rasa lemak tu, masukkan setengah sudu kecil garam. Gaul sebatikan bahan-bahan kering ni dahulu. Bagi bercampur rata, barulah nanti kita masukkan bahan cecairnya pula. Bagi dapatkan hasil kuih getas yang sedap, kelapa parut tu letak lebih sikit. Barulah sedap berasa bila gigit nanti. Dan Umi sarankan anda untuk gunakan kelapa parut muda yang berwarna putih ni untuk hasil kuih yang lebih cantik dan rasa yang lebih sedap berlemak. Bagi menambahkan lagi rasa berlemak pada kuih getas ni, Umi masukkan sedikit demi sedikit santan sederhana pekat. Tak perlu terlalu pekat sangat sebab kita dah masukkan kelapa tadi kan. Kalau anda nak gantikan dengan air biasa pun boleh je. Ni Umi masukkan santan. Masukkan sedikit demi sedikit, lebih kurang dalam setengah cawan adalah ni. Adunan santan tu kalau boleh tuang sedikit demi sedikit sambil uli. Uli hinggalah adunan tepung dan santan tadi bercampur rata dan sebati dan adunannya menjadi dough yang tak melekat di tangan. Umi gunakan sarung tangan ni, mudah sikit lah. Untuk santan tu, kalau anda nak pakai santan kotak pun boleh, nak pakai santan segar pun boleh. Cuma gunakan santan yang cair sedikit, jangan terlalu pekat sangat. Uli hinggalah dough tu dah tak melekat di tangan. Nampak tu dah boleh membentuk adunan kuih kan? Kira okey dah. Tak perlu tambah air lagi, kira okey sangat dah ni. Okey, adunan kuih getas kita dah sedia untuk dibentukkan. Baki santan tadi tu masih ada lagi tu. Umi tak habiskan pun. Sebab tu Umi cakap tadi masukkan sedikit demi sedikit. Sebelum membentuk adunan kuih tu, oleskan dengan sedikit minyak di loyang ni supaya bila kita angkat kuih nanti tak melekat. Kemudian jemput dough tersebut. Besar tu ni lebih kurang macam bola pingpong gitulah. Kemudian bulat-bulatkan. Kemudian Umi akan gentilkan sedikit. Dah membulat gitu, Umi akan lonjongkan sedikit gitu. Kemudian tekan-tekan sikit bagi melepeh gitu. Bentuk tu sebenarnya terpulang. Nak buat bentuk bujur boleh, nak buat bentuk bulat pun boleh. Dah dapat bentuk macam ni, kira jadi dah tu. Kemudian susun kemas atas loyang. Sambung buat lagi hinggalah habis ke semua dough yang ada tu. Untuk 175 gram tepung yang Umi gunakan tadi, macam Umi gunakan tepung pulut dan tepung beras sedikit tadi kan, dapatlah lebih kurang dalam 13 biji kuih getas. Bolehlah kan buat makan keluarga kecil. Untuk anda yang nak frozenkan kuih yang satu ni, Mes ni Umi ajarkan cara yang paling senang. Alaskan dahulu loyang tersebut dengan plastik talam. Kemudian barulah kita susun adunan dough yang telah dibentukkan ni. Supaya mudah nanti bila dough tu membeku, senang kita nak angkat kan. Kemudian masukkan dough-dough yang telah kita bentukkan ni ke dalam freezer. Peti sejuk bahagian beku tu. Kita sejukkan sekejap hinggalah dough ni betul-betul mengeras dan membeku. Barulah kita keluarkan dan boleh masukkan dalam plastik ziplock bag ataupun Tupperware yang bertutup.
Senang kan? Bila dough tu dah membeku, tak perlu risau pun dia tak akan melekat antara satu sama lain. Kemudian, kalau nak goreng, waktu nak makan tu kan, bila-bila rasa nak makan tu, keluarkan dari peti sejuk beku. Kemudian kita letakkan di atas dulang. Waktu kita letak atas dulang ni jangan bertindan. Sebab kita nak bagi defrost, nak bagi hilangkan sejuknya. Bila dah hilang sejuk, ia akan lembut kembali. Seperti yang macam kita tengah uli ni. Nampak lembut macam ni kan? Barulah lepas dah lembut, barulah kita gorengkan dan kita buat air gula siranya. Umi dah siap membentuk ke semua kuih getas ni. Jom Umi nak gorengkan pula. Pastikan api waktu nak goreng ni perlahan je. Jangan gunakan api yang kuat untuk elakkan kuih kita meletup dan mereka. Api tu masih belum terlalu panas lagi, dah boleh masukkanlah kuih. Sebab bila api tu terlalu panas ataupun dah nampak agak panas sedikit, bila kita goreng nanti, kuih ni mudah meletup-letup dan mereka. Tak cantik. Jadi tipsnya, gunakan api yang sederhana perlahan. Goreng kuih hinggalah berwarna keperangan dan isi dalamnya tu masak sempurna. Rajin balik-balikkan supaya kuihnya masak sekata. Dan keperangan tu biasa kata di kedua-dua bahagian. Kuih ni memang makan masa sikit lah untuk digoreng sebab kita gunakan api yang perlahan kan. Dan Umi nak sharekan sedikit tips bagi dapatkan kuih getas yang kekal kerangupannya lebih lama. Goreng tu biar keperangan sedikit. Nampak garing sedikit gitu. Barulah kita angkat dan toastkan lebihan minyak. Nampak tu boleh dengar kan bunyi kerangupannya tu. Garing gitu. Sementara kita nak tunggu habis goreng ke semua kuih yang ada tu, boleh alihkan dalam satu piring dahulu. Sambung goreng lagi baki-baki kuih yang kita nak. Nak goreng berapa banyak ikut suka anda. Lebih tu kalau tak nak goreng boleh di frozen kan. Nanti bila-bila nak makan, barulah kita goreng. Macam mana? Nampak mudah sangat kan nak siapkan kuih tradisional yang satu ni? Sedap tau dibuat untuk sarapan pagi atau menu makan petang. Nak difrozenkan pun boleh. Bila-bila nak makan, tinggal goreng dan bolehlah kita buat sira gulanya. Jom Umi nak tunjukkan cara buat gula siranya. Dalam satu kuali, masukkan 100 gram gula halus atau boleh juga gunakan gula pasir yang kasar. Kemudian campurkan dengan 60 ml air biasa, lebih kurang dalam 1/4 cawan. Kemudian ni dia, Umi tambahkan dengan 2 ketul gula batu. Tujuannya untuk kita kilatkan gula sira dan gula sira kita tu lebih cantik dan lebih kekal dia punya kerangupan kuih tu. Gula siranya tu tak mudah cair. Gaul sebati dan Umi akan masak air gula ni hinggalah ianya agak likat dan pekat sedikit. Ni pun Umi dah tersilap sedikit. Sepatutnya gula batu tu hancurkan dahulu dengan lesung batu. Bagi ia berbentuk habla yang agak halus sedikit kan. Supaya senang larut bersama air gula ni. Masak je terus gaul sebati hinggalah air gula tu pekat sedikit. Dilikat bertali. Dan nampak tu. Nampak berbuih kasar sedikit tu kan. Nampak bertali gitu. Barulah kita masukkan kuih getas yang telah digoreng tadi. Masuk je kuih ni. Terus gaul sebati biar air gula tu bersalut sekata bersama kuih. Waktu ni teruskan je gaul, jangan berhenti hinggalah air gula tu bersalut sebati di keseluruhan bahagian kuih dan terus mengeras dan melekat dengan kuih. Waktu ni perlahan-lahan kita akan nampak air gula tu semakin likat dan semakin mengeras bersalut bersama gula. Dah bau dah aroma kuih getas tu. Gaul je terus hinggalah kita boleh nampak tu kan. Gulanya dah mengeras elok dah tu. Barulah kita asingkan bila dah agak melekat sedikit tu. Asing-asingkan supaya tak melekat antara satu kuih dengan yang lain. Sebab gula tu dah mengeras kan. Tak naklah dia melekat antara satu sama lain. Pisah-pisahkan dia. Kemudian terus angkat. Letakkan di atas piring leper. Susunkan dahulu di atas piring leper. Bagi gula tu betul-betul mengeras elok. Barulah kita hidangkan di atas piring untuk hidangan minum petang. Alhamdulillah, siap dah kuih getas by Umi. Nampak tu gula siranya nampak berkilat je kan?
Dan satu lagi tips nak bagi gula siranya tu tak mudah cair. Waktu kita sirakan kuih getas ni bersama air gula tadi tu, boleh letakkan sedikit tepung gandum. Tu tipsnya. Ada yang cakap lah, anda boleh cuba nanti. Okeylah, sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bel untuk dapatkan notification video terbaru dari Umi. Assalamualaikum. Bye.